masa lampau itu bukannya sesuatu yang harus kita kenang sepanjang masa. Masa lampau itu adalah satu pengalaman yang terbaik. Dan masa kehadapan itu adalah satu pencapaian yang ingin kita capai dan banggakan. Nama saya Jamawi Jafar. Saya merupakan seorang pekebun buah-buahan, terutamanya tanaman durian dan avokado. Saya mendapat pendidikan dalam bidang pertanian daripada Universiti Pertanian Malaysia. Diploma di UPM Bintulu, kemudian ijazah pertama di UPM Serdang. Kemudian bertugas dengan Jabatan Pertanian Sabah selama lebih kurang 13 tahun sebagai pegawai penyelidik di Stesen Penyelidikan Pertanian Tenem. Dan bila saya menceburi dalam skala yang besar, saya resign pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2017, saya pergi Maha. Saya pergi Maha dengan isteri dan saya pergi satu kawasan yang dikenali sebagai Musangking punya valley. Di situ saya didedahkan dengan pelbagai maklumat-maklumat berkenaan dengan tanaman musangking dan tertarik di hati saya untuk mengusahakan tanah-tanah terbiar di kawasan Tenem dan beberapa kawasan yang lain yang milik rakan-rakan dan saudara mara. Musangking, duri hitam dan pelbagai lagi, 70% musangking dengan keluasan lebih kurang 150 ekar lah. Dan pembagian hasil lah, tuan punya tanah 30%, saya 70%. Jadi ya orang bilang menang-menang lah. Hari ini di Ladang Buah-buahan Pinampang, saya didatangi oleh dua orang anak muda yang ingin menuntut ilmu pertanian, terutamanya teknologi tanaman durian dan avokado. So ini bahan untuk kita praktikal pagi inilah. Ini pokok apa nih? Inilah durian. Durian. Ya, durian pokok penanti. Nanti dikawinkan. Menanti untuk dikawinkan. So saya akan tunjuk kamu. Saya ni punya cita-cita yang besar. Saya mau Sabah ni macam Pahang, antara pengeluar durian yang terbesar. Kita boleh ekspor, hasil-hasil pertanian kita. Tetapi mereka memerlukan jumlah yang besar, volume, dan kita di Sabah belum cukup. Dan saya pergi di daerah-daerah untuk mengajar secara percuma. Secara percuma mengajar bagaimana untuk supaya mereka ini ada inisiatif untuk menanam yang belum menanam, dan mereka yang ada durian kampung ada inisiatif untuk jadikan durian kampung sebagai durian premium. So potong sini. Alright. Sini Bang Anto. Okay. Ini lubang 3. Wih. Elak pegang yang situ elak pegang. Jangan kau pegang sana. Jangan pegang ini lagi. Jangan pegang. Ini namanya teknik baji. So macam kita buat baji. So dia tidak boleh pegang dia punya. Dalam tu jangan pegang. So kita balut dia. Balut. Saya memang bercadang untuk buka ladang lah. Saya orang Tambunan, so saya tengok macam tanah di sana quite good untuk buat penanaman macam pertanian lah di bahagian Tambunan. So itu saya punya wish lah. Datuk quite famous lah orang bilang. Dia punya pembelajaran apa yang dia kasih bagi tahu is good for us lah. Macam senang untuk difahami lah. Yang saya harapkan dari kursus dan apa yang Datuk share is untuk menambah ilmu dan menambah lagi knowledge yang ada sama saya lah sekarang. So saya tunjuk kamu cara pemilihan mata tunas. Kita boleh juga ambil mata tunas yang umur 2 tahun ke atas, tapi kita kenal pasti pokok asalnya adalah original. Original bukan kawin. Okay. Original musangking lah. First ni dari saya punya pakcik lah. Dia suruh saya belajar petani. Jadi saya mencari satu guru ingin untuk belajar. Jadi saya nampak dari sosial media lah, Facebook. Datuk Jamawi punya Facebook. Saat itu saya punya minat keluarlah untuk masuk dalam bidang pertanian ni. Cara dia punya pengajaran pun lebih senang lah untuk di Fami. Saya pun dengan sangat hati lah untuk belajar dari Datuk Jamawi. Ini ada lebih kurang 1,000 pokok lah yang berpotensi untuk berbuah.
Pada pengamatan saya, saudara Denver dan Saiful ini mempunyai harapan yang besar dalam industri pertanian. Saya yakin mereka juga akan berjaya seperti saudara Muhammad Azhan. Siapa Muhammad Azhan? Mari saya bawa anda semua ke Nursery Azhan di Ranau. Saya baru cantum masih kecil-kecil. Adalah beberapa variety lain. Oh, ada kau buat kaki ganda juga? Ada juga lah. Ikut permintaan lah. Ini special order lah nih. Special Ini tembaga kundur. Ini dari mana nih? dari Negeri Sembilan. Ya, Azhan ni dia follower FB saya dan dia berminat dan memulakan projek nursery ini hasil daripada inspirasi yang dia dapat daripada pelbagai video yang saya buat di media sosial. Jadi selepas dia buat sukses, barulah saya dapat jumpa dia. Jadi dia ni lepasan daripada universiti dan juga lulusan undang-undang, tetapi memilih bidang pertanian, membuka nursery dan dia sukses lah. Jadi saya pun amat-amat teruja apabila beliau menghubungi saya bahawa pencapaian dia adalah hasil daripada permulaannya dengan hanya menengok video-video yang saya share di media sosial. Saya tengok sukses pada filem lagi bagus daripada yang pita biasa. Ya, betul lah. Saya pun nampak begitu juga. Sebelum saya kenal Datuk, saya memang bukan seorang yang minat kepada pertanian inilah. Jadi apabila musim PKP, kita tengok kita banyak masa tengok Facebook, kita nampak pos-pos Datuk Jemawi. Jadi kita pun rasa macam terpanggil. Saya cuba mula buat benih, anak-anak benih, dan saya buat di tepi jalan. Bila ramai orang nampak, saya rasa macam ada peluang untuk saya menjual. Dari sanalah dan sampai sekarang lah saya sudah buat nursery dan ini adalah pendapatan sepenuh masa saya lah, pekerjaan sepenuh masa saya. Kalau di sini di nursery saya ini khususnya tidak lain tidak bukan musang king dan duri hitam lah, tapi jenis-jenis lain ada juga seperti klon tupai king daripada Pulau Pinang, klon Jawi super dan sebagainya, banyak lagi klon lah, Damak king dan sebagainya. Untuk avocado pula kita lebih fokus untuk menaikkan nama QAV1 dan permintaan pun sangat alhamdulillah sangat banyak lah, kita tidak mampu untuk supply. QAV1 ini adalah avocado yang produk negeri Sabah sendiri. Banyak ilmu yang Datuk bagi, Datuk ajarkan, khidmat nasihat dan sebagainya. Kita pun rasa terpanggil dan kita pun rasa berbesar hati untuk bersama-sama dengan Datuk untuk membantu masyarakat di luar sana, khususnya untuk lebih mendekatkan diri dengan sektor pertanian ini. Teruskan usaha, saya tengok sudah sukses, berjaya kan dalam industri berbudi pada tanah ni. Memang terbaik. Onsoy. Onsoy. Okay, hari ini saya berada di SK Cibun untuk kita tinjau aktiviti-aktiviti pertanian berbudi pada tanah bersama dengan warga sekolah SK Cibun. Okay, cikgu. Morning, cikgu. Ya. Impian saya adalah ingin melihat lagi ramai generasi muda diberikan pendedahan mengenai dunia pertanian, mengenal dan tahu bercocok tanam. Justru saya selalu berkongsi ilmu bukan hanya kepada mereka yang ingin bertani, tetapi peringkat yang lebih awal seperti murid-murid di sekolah rendah. Okey. Setelah Datuk menjadi PFG di sekolah ini, Datuk baru tahu kita ada tempat kawasan untuk bercocok tanam. Jadi Datuk bagi kami nasihat, bimbingan dari semasa ke semasa, tidak pernahlah Datuk jemu memberi kita bantuan dan sokongan. So yang ini markisa. Ini markisa. Ini kalau masak dia warna begini. Ini purple. Ini masak lah. Ini masak. Kalau belum masak dia warna hijau. Okey, ini Mr. Chiu Chiu Weifah, pengurusi lembaga pengelola SK Cibun. Beliaulah yang telah bertungkus lumus bersama dengan guru besar untuk memastikan kejayaan berbudi pada tanah di kawasan sekolah Cibun, persekitaran dia penuh dengan buah-buahan. Mula-mula kita tanam sayur lah. Buah-buahan mula-mula kita tanam betik dan pisang lah. Karena bagi saya itu yang buah-buahan yang paling mudah ditanam lah. Pamelo, nenas, begitu. Memang berbudi pada tanah lah.
Memang ada hasil. Setelah menghabiskan hampir setengah hari di sekolah ini, saya terus bergegas balik kerana sebelah petangnya saya akan ke ladang avokado yang diusahakan oleh anak muda bernama Johanif. Kebetulan pula pegawai pertanian Tenem akan membuat tinjauan akan projek berkenaan. Dia supply itu organnya atau hasil buahnya itu sendiri. Itu kita mau capai quality. So quality slowly lah kita jabatan pun atau Datuk sendiri lagi jadi pengalaman lah mau membimbingkan. Pada mulanya saya mengikuti ayah saya, Datuk Jamawi, untuk berkebun. Tapi di samping itu saya juga bertanya, ini semua ni kebun ayah saja, saya belum ada kebun lagi. Lepas tu saya minta nasihat dia lah macam mana mau buka kebun. Dari situ dia pun ajarlah, jumpa pegawai pertanian, minta informasi yang terbaru apa semua. Dan syukur Alhamdulillah tanah ini dapat dibuka hasil kerjasama dengan pegawai pertanian di Tenem lah. Datuk Jemawi, ayah saya memang banyak membantu saya di dalam kebun ni, terutamanya memberi hikmat nasihat, macam mana contohnya seperti penjarakan tanaman, pembajaan, kawalan penyakit, PND. Kita kawal penyakit di kebun ni ialah dengan menanam pokok-pokok limau. So pokok limau ni dia macam boleh mengawal penyakit secara biologi. Itu antara tips yang saya tidak dapat daripada luar lah, tapi daripada pengalaman beliau, saya dapat memanfaatkan idea tersebut. Ini adalah Isimek PDS. Ya, Kita tinggal dia punya ada pertukaran katanya. Dari segi bantuan untuk pembangunan tanaman, kita ada bagi kepada beberapa kategori lah. Pertama sekali adalah bantuan untuk pembukaan kawasan. Kemudian kita juga ada memberi bantuan untuk pemberian baja, pemberian racun dan sistem-sistem pengairan lah. Dan selain daripada itu juga kita teruskan memberi hikmat nasihat dan bimbingan di lapangan. Untuk yang akan datangnya, kita juga membimbing petani kita untuk terlibat serta dalam program akreditasi ladang bagi memastikan amalan ladang yang di petani tersebut tadi dapat memenuhi standard-standard yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat avokado ini, pada masa sekarang dia antara tanaman yang mempunyai nilai yang tinggi. Di sini Saudara Jo juga sebenarnya dibantu oleh ramai penanam-penanam avokado yang sudah well established di sini. Jadi proses pertukaran maklumat itu tidak terhad hanya kepada pihak agensi ataupun petani itu sendiri, tapi dia boleh among circle itu. Tanam durian dulu. Bila sampai, kami Sekarang kita cropping. ini antara tempat tengah-tengah. Boleh dimakan begitu sih ya? Sedapnya. Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Bagus, antara follower FB saya daripada Bandung. Perkongsian ilmu dengan bersemuka di kebun dan juga melalui media sosial telah pun saya praktikkan. Namun masih terasa ada yang kurang. Bagaimana pula dengan nasib mereka yang tidak mengikuti media sosial dan tidak peluang untuk didekati seperti penghuni penjara? Orang bilang salah satu tempat yang menarik untuk dilawat adalah kebun Musang King Henry Geni. Malahan kalau mau kerja dengan saya pun boleh. Tapi kena tahanlah. Saya ini kuat marah. Tapi kalau kerja bagus nak kena marah kan? Sebab apa saya mau kamu ni ada peluang kedua. Ianya bermula pada bulan April 2024 yang lalu. Pada ketika itu saya diberi kesempatan untuk melawat penjara di Kepayan dan bertanya bolehkah saya datang ke penjara tersebut untuk mengajar mereka berkenaan dengan pertanian. Dan saya nyatakan mungkin kesesuaian tempat tidak sesuai dan sebagainya. Itu makanya saya berbincang dengan pengarah Puan Nora, pengarah penjara negeri Sabah. Dan akhirnya maka kita mula melaksanakan aktiviti pertanian di penjara Henry Geni. So mereka mempunyai satu program yang dinamakan Bantuan Kemahiran Luar Penjara, BKLP.
So bermula pada Jun 2024 maka bermulalah program saya bersama dengan lebih kurang 60 lebih banduan-banduan yang mereka ini berkelakuan baik, mempunyai minat dalam pertanian dan mereka hanya tinggal untuk menghabiskan lebih kurang 8 bulan ke 1 tahun tempoh hukuman. Jadi ini yang saya tekankan kepada mereka, sekiranya habis tempoh 6 bulan saya bagi sijil. Yang mereka ini tamat menyertai kursus saya, bulan pertama apa, bulan kedua apa hingga bulan 6. Dan daripada sijil itu mereka kalau ingin bekerja di ladang-ladang, sekarang ni di Sabah ni banyak ladang buah-buahan, mereka boleh gunakan sijil itu sebagai satu dokumen yang mengesahkan mereka mempunyai latihan kemahiran. Jadi ini yang saya ingin sumbangkan kepada banduan-banduan ini supaya mereka ada masa depan. Ladang yang diusahakan di Sekolah Negeri Keningau ini seluas 49 ekar dan kesemua ladang tanaman di dalam ladang ini diusahakan oleh prospek dan di bawah tenaga pengajar pegawai-pegawai Sekolah Negeri Keningau. Antara tanaman-tanaman di sini kita ada duri hitam, blackthorn, avocado dan juga kelapa pandan. Hasil-hasil yang kami dapat daripada ladang pertanian ini kami akan masukkan dalam hasil kerajaan dalam amanah. Jadi sebahagian mereka sudah ada yang keluar dan saya jumpa juga mereka di luar dan alhamdulillah mereka telah diterima oleh masyarakat kerana apa? Mereka mempunyai kemahiran. Bagi saya itu satu kegembiraan lah apabila kita boleh bagi ruang peluang kepada banduan-banduan ini untuk peluang kedua. Ini sini satu tiket yang bagus sebab dia boleh ajar ilmu tanam durian yang free punya. Ajar dia bagaimana jantung, bagaimana jaga durian supaya dia orang ada hasil, boleh sendiri jaga sendiri berusaha. Ini yang paling bagus. Pemangkasan. So penanaman sudah. Yang itu Natu boleh lah, dia pandai, hati dia bagus, dia bisa tolong jaga semua orang, boleh belajar itu orang. Jadi dia mana-mana tempat dia pergi tengok pokok durian kah, apakah, semua dia pergi, dia main lazimnya orang. Jadi ilmu yang bermanfaat ni selagi mana mereka mengguna pakai ilmu yang kita bagi, insya-Allah akan mengalir pahalanya kepada kita. Jadi saya tidak mengenakan bayaran. Bukan saja bilang program ini, bukan saja bilang program bersama dengan penjara. Malahan saya dipanggil untuk bagi taklimat bersama dengan petani, pekebun. Saya tidak mengenakan sembarang bayaran. Itu yang saya bilang tadi, 5 tahun lagi kamu datang sini, jangan pakai baju hijau. Faham? Bukan ini. Maksud saya jangan yang ini. Jangan berulang kes, 5 tahun datang sini pakai baju hijau. Bukan. 5 tahun kamu datang baju hijau macam dorang. Toke. Di mana-mana saya pergi, saya tekankan sama ada di sekolah atau di mana, yang boleh mengubah kehidupan kita adalah dengan ilmu. Jadi walaupun mereka mungkin tidak sampai ke peringkat sekolah menengah yang lebih tinggi, tidak sampai ke universiti dan sebagainya, tetapi kalau kita boleh bagi ilmu dan mereka ada kemahiran, mereka boleh berubah. Saya selalu tekankan dalam video saya, menyatakan bahawa tanggungjawab masyarakat untuk menerima mereka ini sebagai mereka-mereka yang mempunyai peluang yang kedua, yang mungkin mengubah nasib mereka. Sebab kalau kita hanya bagi ilmu dan mereka ada kemahiran, tetapi masyarakat tidak boleh menerima mereka, maka apa yang kita rancangkan mungkin boleh kegagalan. Kau mau tak? Oh, telan-telan dia. Perasaan selepas ikut kursus ni apa? Perasaan saya selepas dapat mengikuti kursus ni, Datuk, saya lebih teruja kepada menanam, Datuk. Ya. Menanam. Kalau dulu saya tidak dapat apa-apa, tetapi selepas saya dapat information kursus daripada Datuk tu, ya. Saya bertambah semangatlah untuk buat, walaupun saya tidak ada tanah, tapi saya akan buat satu
Di dalam perancangan diri saya akan buat satu nursery. Amat besar berterima kasihlah dengan Dato, juga tenaga-tenaga pengajar yang lainnya, serta pegawai Henry Geni, pegawai penjara Henry Geni yang banyak juga mengajar saya, mendorong saya untuk berubah dan untuk mempelajari sistem penanaman. Bermula daripada penanaman, pembajaan sampai kecantuman. Ya, saya amat berbesar hati dengan kursus-kursus yang Dato berikan kepada kami lah. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Bergunakah untuk kehidupan masa akan datang? Berguna, Dato. Amat berguna. Saya banyak terima kasih sama Dato lah bagi selama ini bagi dorong kami. Cara saya tidak pernah jumpa yang tanam menanam nih. Sebab baru first time masuk penjara nih. Saya banyak belajar tentang menanam cara-cara Dato yang ajar selama ini. Cara-cara membaca apa semua. Sepuas hati juga saya pandai mencantum dulu durian yang Dato ajar. So kau tengok, kalau kau rasa ingin saya bantu kau terus, kau maklumkan. Ada nomor Dato, sudah ambil nomor Dato. Maklumkan, saya mau kamu bentuk diri kamu yang ke hadapan. Yang lalu biarkan berlalu. Yang ke depan ni kita teruskan. Dengan peluang kedua, peluang ketiga yang diberikan oleh Tuhan kita. Jadi mudah-mudahanlah peluang kedua ni kau bersyukur dan dapat meneruskan kehidupan di luar. Perubahan yang besar lah. Saya berterima kasih pada pihak penjara dan pihak orang yang masih mempercayai kami. Daripada seperti Datuk masih mempercayai kami. Jadi kami terus berusaha dulu. Berusaha untuk membangunkan diri kami sendiri. Saya lihat kau punya keikhlasan, kau punya air mata mengalir. Mudah-mudahan kau akan terus berubah. Boleh, sebab lagi benda tu saya keluarga sudah tidak ada lagi. Orang tua saya sudah tidak ada dulu. Jadi kau tinggal Itulah sendiri. Yang saya rasa berkesan bagi saya di sini. Terakhir untuk saya. Jangan lagi. Terima kasih lah. Jangan lagi ya. So, mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan, dipermudahkan kehidupan kau selepas keluar 2 bulan lagi. Dan saya akan terus membantu kamu selagi diperlukan. Terima kasih, Datuk. Okey, Musa. Baik-baik kau. Semuanya adalah bermula dengan niat. Niat yang baik akan didukung. Saya bersyukur kerana isteri saya, anak-anak saya menyokong, penyokong kuat saya lah sebagai tulang belakang di media sosial. Jauh di lubuk hati saya bahawa kejayaan berbudi pada tanah Onsoi ini sebenarnya bukan hanya diri saya satu orang, tetapi ada keluarga yang mendukung. Saya merasakan apabila dalam mana saja program atau dalam mana saja gerak kerja kita, kalau keluarga mendukung kita, isteri mendukung kita, anak-anak mendukung kita, maka kita akan bawa kejayaan. Berbudi pada tanah Onsoi. Berbudi pada tanah Onsoi.